Assalamualaikum and a very good afternoon to all my Form 1 students. So for today's video, we are going to do some revision for chapter 13 for your preparation for this Thursday's quiz PBD. Okay, so kita akan tengok sedikit latihan daripada Let's Practice punya soalan. Sambil-sambil tu kita revise lah. Okay. So kita akan mulakan dengan nombor 3. As you can see, you have a question here. You have a diagram. PQS is a triangle and QRS is another triangle. So for the first question, they ask you to calculate the length of QS. Length of QS kat sini. So bila nak cari length of QS ni, ada banyak cara lah sebenarnya. You can use either the first triangle PQS, or you can use another triangle QRS. So kalau cikgu nak senang, QS here is already a hypotenuse for this second triangle here. So it's easier if you choose this triangle QRS. QRS. Okay, because QS is a hypotenuse. Because if you choose the first triangle, QS is not a hypotenuse, so it's hard for you to rearrange the equation. So again, kita ulang kaji balik formula untuk Pythagoras theorem. Apa dia? C square equals to A square plus B square, where C here is a hypotenuse, which is along the side of a right angle triangle. So for question A, you want to find a QS, so you put into the formula straight away. QS square equals to, masuk je mana-mana side dalam triangle tu. So 9 square you plus with 12 square. So you solve it. QS square equals to 81 plus 144. QS square equals to 225. Okay. So from square, you want to bring the square to the other side, becomes square root punca kuasa. So you will get QS here is equals to punca kuasa 225. Then you will get 15 cm. Okay, so this is for A. For question B, they ask you to explain whether PQS is a right angle triangle. So now kita akan refer kepada right angle triangle yang pertama tadi, PQS. So kita sekarang akan tengok yang second subtopik 13.2, the converse of Pythagoras theorem. Macam mana kita nak prove yang triangle ni adalah right angle triangle adalah dengan kita tengok sama ada dia punya hypotenuse is equal to the sum of squares of the two unknowns, two side lagi yang lagi dua tu. Okay. So you have 17, you have 8 and you have 15. So you check first for B. You check dulu 17 square tu berapa. So 17 square nanti you akan dapat 289. Okay, cm. Then you check the other two lengths, which is 8 square. You plus with 15 square. So this one is 64. You plus 225. You will get also 289 cm. Okay. So bila 17 square tu dah sama dengan 8 square tambah 15 square tu, so kita boleh conclude that PQS is a right angle triangle. Macam tu saja. Okay. Next kita pergi nombor 4 pula. So in the diagram, PQST is a rhombus. So kalau kamu tahu, kalau kamu ingat balik rhombus adalah dia lebih kurang macam square yang mana semua side dia sama. So kalau satu side sudah diberi, so kamu akan tahu semua nilai kat sini. Sini 10, sini atas 10, sini pun 10. And TSR is a straight line. Calculate the area of a whole diagram. So nak cari area of the whole diagram, kita bahagi kepada dua bahagian lah. Yang pertama kita kena cari dulu area of rhombus PQST, and also we need to find the area of triangle RSQ.
Kat situ. So formula untuk rhombus, ingat lagi, base multiply with the height. Okay, so dekat mana dia punya height? Height untuk rhombus bukannya dekat yang sengit ni ya. Height untuk rhombus ni adalah yang perpendicular dengan dia punya base tu. Tu dia. Ini yang height yang sebenar yang kita nak cari. Tak payah cari pun sebenarnya. Kalau this one you compare dengan QR, it's actually the same thing. Dia adalah panjang yang sama. So, the area for rhombus PQST adalah base dia 10. You darabkan dengan dia punya height 8. You will get 80 cm square. So, this is for rhombus. So, untuk area of triangle RSQ, you need to find the length of RS first. Because RS here is the base. Okay, you have the height 8, but you don't have the base. Okay, so since RSQ is a right angle triangle, we can apply the Pythagoras theorem. So, you tulis dulu dia punya hypotenuse tu yang paling panjang kan. So, 10 kuasa 2 equals to RS square. Yang ni tak tahu. Tambah dengan 8 square. So, we don't want this. So, we minus this. Kat sini, yang sini pun kena minus juga. Macam tu. Macam biasa kita buat sebelum ni. So, sini kita akan dapat 100 tolak dengan 64 sama dengan RS kuasa 2. Pusing balik ya. Tukar tempat je. RS kuasa 2 akan dapat sama juga dengan 36. So, bila you punca kuasa 2, you akan dapat RS sama juga dengan 6 cm. So, when you already have the base, you can apply the formula of area of triangle RSQ. So, area of RSQ equals to, formula untuk triangle apa? 1/2 darab base dia 6 darab dengan dia punya height dia 8. Okay, you tekan calculator, you akan dapat dia punya area adalah 24 cm square. Are we done? Belum. Since the question asks the area of a whole diagram. So you can write here kat sini bawah ni. Conclusion lah Area of whole diagram means the combination between rhombus dan juga triangle. Equals to 80, you tambah dengan 24. Then you will get the final answer, 104 cm square. Siap? Itu nombor 4. Mari. Number 7 pula. In the diagram, PQRS and UVST adalah square. So, kamu tahu kalau square tu setiap side kena sama. So, kalau sini dia bagi QR adalah 18. So, kita tahu yang SR tu juga adalah 18. And then given TQ, so from this point to this point is 30 cm. So, kita label sini 30 cm. Find the area of UV. Kita nak cari UVST square ni. So, in order to find the UVST, we need to find this length here. Satu length. One length is dah cukup lah. Sebab dia semua sama length kan. So, kamu hanya perlu cari ST ni sahaja. So, in order to find ST, we must have the whole length of TR. Okay. So, bila kita fokus kepada TR, kita akan fokus kepada triangle. Yang tu. TQR tu. Nampak? Okay. So, bolehlah kita apply kita punya Pythagoras theorem. So, letak dulu dia punya hypotenuse 30 kuasa 2. Sama juga dengan kita nak cari TR. So, kita letak TR kuasa 2 tambah dengan 18 kuasa 2. Kita tak nak ni, so kita minus 18 kuasa 2, kita minus 18 kuasa 2. Kemudian kita tulis baliklah 30 kuasa 2 tu berapa? 900. Tolak dengan 324. Sama juga dengan TR. Kita nak cari TR kan? TR square macam tu. Okay. Susun balik. Letak sini ke belah kiri. Nak senangkan cantikkan kita punya working tu. Sama juga dengan 576.
Dan bila kita punca kuasa, so kita akan dapat TR kita adalah 24 cm. So 24 cm tu yang merah ni yang 24 cm tu. Okay. So kita nak cari yang TS tu. So in order to find the length of TS, we take the TR punya length 24, we minus with SR ya. SR kita 18 tu. 18. So kita akan dapat sini 6 cm. So area of UVST. So area of UVST, which is a square, just take one side, you multiply with another side, panjang darab lebar. So we will get the answer 36 cm square. That's for number 7. Okay. Very nice. Next pula, nombor 9 ya. Okay, the distance between two poles, PQ and also RS, on a horizontal ground is 12 meter. Dia bagi 12 meter kat situ ya. Ni distance ni, 12 meter. A piece of 15 meter long string is tied to both tips of the poles. If the height of the pole is 20, explain how you would find the height of PQ. Kita nak cari height of PQ We want to find this height. Macam tu. Okay. So macam mana kita nak cari? Okay. So kalau dekat PR ni 12. Kan sebenarnya 12 ni juga adalah kedudukan yang ke atas ni. Kalau kita tarik satu line. Macam tu. So kita akan dapat juga satu garisan. Tarik sini Okay, so line itu juga adalah 12. Dia tempat yang sama ni 12. So kita telah membina satu segitiga kalau kamu perasan. 1, 2, 3. Okay. So kita ada sini 15, kita ada 12. So kita boleh dapatkan dekat sini. So kalau let's say cikgu sini cikgu label sebagai X. Okay, maknanya daripada sini ke sini kita boleh carilah. So bila kita boleh dapat kat sini, so kita boleh dapat yang baki di dekat bawah ni. Yang mana yang baki dekat bawah ni sama juga line height PQ tu. Okay. So sama juga kita bentukkan dia punya persamaan untuk triangle yang ini. 15 kuasa 2 sama juga dengan let's say kita nak letak X lah. So X kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. Kita tak nak 12 kuasa 2 ni, kita tolakkan 12 kuasa 2, tolakkan 12 kuasa 2 macam tu. So sini kita akan dapat X square. And then this one is 225. We minus with 144. Tukar balik tempat. X kuasa 2. Kita akan dapat 81. So bila kita punca kuasa 2, X sama juga dengan square root of 81. Kita akan dapat sini 9 meter. So this is 9 meter. Okay. So now we have come to the last step lah, nak cari PQ punya height. So PQ is equals to, kita ambil the whole SR punya panjang 20. Then we minus with length yang kita dapat tadi, X tu 9. Okay, so the answer is 11 meter. Itu sahaja. Okay, satu lagi soalan. So Ali wishes to saw a piece of wood. Dia nak gergaji piece of wood into the shape of right angle triangle. The hypotenuse of the wood must be 35 cm long and the length of the wood of the two other sides of the wood must be in the ratio 3:4. Explain how you would find the length of the other two sides and hence help Ali saw the wood. So kalau kita tengok dekat dia punya nisbah tu kan 3:4. 3:4. 3:4 ni adalah panjang dua side lah. Mana-mana je lah. 3 sini boleh, 4 sini boleh. So kalau kita ingat balik dia punya triangle. Kalau 1, 3, 1, 4, 1 mesti lagi 5. Kalau korang biasa buat 1, 3. Dia punya hypotenuse mesti dapat 5. Okay. Tetapi hypotenuse dia adalah 35.
So bagaimana kita nak jadikan dia 5 ni? So 5 darab berapa kita akan dapat 35? Macam tu lah. So 5 kita kena darabkan dengan 7. Nampak tak 35? So kalau kita dah darab satu kuantiti dengan 7, lain-lain kuantiti dalam nisbah yang sama kita mesti darab dengan 7 juga. Barulah kita akan dapat dia punya side. So side yang pertama tu adalah 21 cm dan side kedua tu adalah 28 cm. Supaya nanti kita akan dapat dia punya hypotenuse tu adalah 35 cm. So manakah jawapan yang kita nak cari? Inilah dia, 21 dan juga 28. Okay, so itu sahaja untuk chapter 13 lah. So cikgu harap kamu fokuskan lebih kepada macam mana kalau you ada satu segitiga. Okay, kalau you ada segitiga, you kena pandailah gunakan kalau sini A, sini B. You have to know how to define dia punya hypotenuse, itu yang paling penting. The longest side ni, kita kena pandai tengok yang mana dia punya hypotenuse. Okay. Lepas tu kena pandailah guna formula dia. So C kuasa 2 sama juga dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kalau C kuasa 2 itu yang kita nak cari, senang je lah. Kamu just tambah ini. Ni jangan lupa untuk punca kuasa 2. Tetapi kalau kamu nak cari satu kuantiti dekat sebelah kanan tu, let's say kamu nak cari A. So kalau kamu nak cari A, kamu tak nak B. So C kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 kan. Kita nak cari A. So we have to move, we have to eliminate dia punya B tu. So sini kita tolak dengan B square. Yang belah kiri pun kita tolak dengan B square. So kita akan keluarkan lagi satu formula. Kita akan dapat A kuasa 2 adalah sebenarnya C kuasa 2 tolak B kuasa 2. Sama juga macam kalau kita nak cari B. Tulis balik C kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kita nak cari B. So bila kita nak cari B, kita tak nak A. So tolak A kuasa 2 kat sini. Tolak A kuasa 2 kat sini. So kita akan keluar lagi satu formula. B kuasa 2 sama juga dengan C kuasa 2 tolak A kuasa 2. So yang paling penting dekat sini adalah 1, 2 dan juga 3. Okay, so nak tahu sama ada dia triangle tu adalah right angle triangle, kamu check kat sini sahaja. Kamu check saja sama ada square of C ni adalah bersamaan juga dengan sum of squares of A dengan B. So itu saja untuk kelas kita pada petang ini. Thank you kelas. Bye bye. Assalamualaikum.